Hai, Assalamualaikum. Saya Hara Iman bin Hassan Azhari. Hari ini saya akan menunjukkan cara menjawab bab 4 matriks tingkatan 5. Tanpa membuang masa lagi, mari kita melihat contoh soalan matriks. Tada! Inilah contoh soalan yang saya katakan tadi. Contoh soalan ini saya ambil daripada buku latihan matematik tingkatan 5 atau anda boleh cari di internet. Sebelum kita teruskan, saya ingin mengingatkan bahawa kepada semua calon yang bakal menduduki SPM, saya mengesyorkan anda semua mempunyai atau mencari satu alatan yang digelar highlighter. Highlighter ni penting tau. Sebab apa? Highlighter ni kita nanti nak highlight poin-poin penting yang ada pada setiap soalan. Kita ni kadang careless. Bila kita careless, tengah cari-cari jawapan, tengah tulis-tulis, tahu-tahu, kenapa macam pelik je ni? Kenapa macam tak betul je ni? Rupanya kita tertinggal satu poin penting dalam soalan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita terus kepada soalan 1. Soalan 1 mengatakan bahawa Fauzi berusaha melakukan kayuhan basikal pegun. Basikal pegun tu apa? Basikal pegun tu yang biasa dekat gym tu, tahu kan? Dekat gym lepas tu ada basikal yang macam bentuk basikal orang selalu naik tu. Itulah dia. Dan berjoging. Jadual 7 menunjukkan bilangan sesi latihan Fauzi dan jumlah kalori yang terbakar dalam masa 2 minggu. Bila kita imbas kembali soalan nombor 1 tadi, kita boleh cari main point yang ada dalam soalan tu. Seperti jadual 7. Maknanya dalam soalan tu dibagi tahu kita akan ada jadual 7 dipanggil. Dalam jadual 7 tu ada apa pula? Dia kata ada pasal bilangan sesi latihan yang dibuat oleh Fauzi dan jumlah kalori yang terbakar dalam masa 2 minggu. So, apa yang penting tadi adalah highlight dan highlight. Bila kita dah highlight, kita dah tahu dah. Okey, dekat soalan ni ada jadual. Dalam jadual tu dibagi tahu pasal bilangan sesi latihan yang Fauzi buat. Lepas tu dibagi tahu juga jumlah kalori yang terbakar. Okey, kita tengok pula bentuk jadual dia. Dalam jadual ni ada pasal minggu. Apa tu 1 dan 2 tu? Minggu 1, minggu 2. Maksudnya minggu pertama dan minggu kedua latihan yang Fauzi buat. Lepas tu kita ada bilangan sesi. Bilangan sesi ada kayuhan pegun dan jogging. Kayuhan pegun tu untuk minggu pertama dibuat sebanyak 4 kali. Untuk jogging pada minggu pertama dibuat sebanyak sekali. Jumlah kalori yang terbakar didapati oleh Fauzi adalah sebanyak 380 kalori yang terbakar. Itulah untuk minggu pertama. Sekarang kita masuk kepada minggu kedua. Minggu kedua dia katakan bahawa kayuhan pegun yang dibuat oleh Fauzi adalah sebanyak 2 kali. Manakala jogging pula dibuat sebanyak 3 kali. 3 kali tu macam 3 round lah kot agaknya. Didapati jumlah kalori yang terbakar adalah sebanyak 550. So maknanya di sini Fauzi tu dia buat kayuhan pegun, pergi gym, dia buat kayu sebanyak 2 kali. Lepas tu dia pergi jogging pula, petang tu lah kot dia pergi jogging kan. Dia pergi jogging, dia buat 3 round. Lepas tu balik rumah, dia buatlah ukur-ukur BMI semua, dapatlah 550 kalori yang terbakar. Itulah ceritanya. Dalam kita tak sedar, tahu tak proses apa yang tadi kita buat? Itulah proses menganalisis. Bila kita dah analisis jadual tu satu persatu, kita dah tahu dah. Minggu pertama dia buat 4 kali kayuhan pegun, dia berjoging sebanyak sekali. So, kita tahu lemak yang terbakar dia adalah 380. Lepas tu, minggu kedua dia buat kayuhan sebanyak 2 kali, jogging sebanyak 3 kali dan kalori yang terbakar adalah sebanyak 550. Itulah kita buat analisis. Bila kita dah buat analisis ni, tujuannya untuk kita faham. Ni rupanya fungsi jadual ni. Ni rupanya jadual ni nak terang apa. Macam tu. Akan tetapi, proses yang kita buat tadi tu tidak menjawab apa-apa soalan lagi. Itu hanya menjawab tanda tanya kepada diri kita. Maksudnya, tanda tanya apa soalan ni terangkan sebenarnya. Kita tak menjawab apa-apa soalan matriks lagi. Sekarang, tiba masanya untuk kita masuk kepada soalan 1 Roman. Dengan menggunakan highlighter, kita akan highlight apa yang diperkatakan oleh soalan 1 Roman ini. Yang pertama, dia mengatakan tuliskan maklumat diberi dalam bentuk persamaan matriks. Poin pertama adalah disuruh tulis. Maklumat diberi dalam bentuk persamaan matriks. Itu the most important, highlight. Maknanya di sini, bila dia cakap tulis maklumat diberi, kita tak boleh pandai-pandai nak ambil nombor lain ke, maklumat lain ke, tak boleh. Maknanya semua jawapan kita berdasarkan daripada maklumat jadual 7 di atas. Lepas tu dia nak dalam apa? Dalam bentuk persamaan matriks. Jadi, di sini saya telah membuat rumus untuk persamaan matriks, iaitu AX tambah BY sama dengan H. Persamaan kedua dia pula CX tambah DY sama dengan K. Apa benda ni?
Tak faham kan? Jangan risau. Mari saya terangkan satu persatu. Baiklah, untuk menjawab soalan persamaan matriks ni adalah kita tengok balik jadual 7 tu. Dia ada apa? Mula-mula dia ada 4. Kemudian dia ada 2. Dia ada 1 untuk jogging dan 3 juga untuk jogging. Okey, ni semua 4 ni 2 1 3 ni, semua ni nanti kita akan masukkan dia dalam persamaan matriks yang saya buat di sebelah kanan itu. Itu semua kita akan masukkan. Okey, nak tahu tak apa? 4 tu sebenarnya sama dengan A. Untuk 1 tu sama dengan B. Untuk 2 sama dengan C. Untuk 3 sama dengan D. Lepas tu kat mana pula X dengan Y? X dengan Y tu adalah untuk minggu. Minggu tu ada berapa? Minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama kita klasifikasikan dia sebagai X. Minggu kedua kita klasifikasikan dia sebagai Y. Untuk H dan K pula, H itu adalah 380. Untuk K pula sama dengan 550. Ya, okey, so kita teruskan. Okey, bila kita dah tahu dah klasifikasi semua huruf tu, maknanya klasifikasi ni kita dah tahu dah nilai bagi setiap huruf tu apa. Bila kita dah tahu apa, tengok sebelah. Apa tu? Rumus. Yes, itu rumus. Okey, kita gunakan rumus tu untuk masukkan nilai yang kita dah ada. Okey, kebiasaannya A, B, C, D ni dia akan duduk dekat depan. X dan Y dia akan duduk dekat tengah-tengah dan H dan K dia akan duduk dekat belakang. Okey, hal ini demikian kerana tengok ni. A, B, C, D, tengok macam 4, 1, 2, 3 tu kita letak di depan. X dan Y kita letak di tengah. Okey, sabar jap, tengok jap. Yes, bagus tangan ni. X dan Y kita letak di tengah. Okey, yang hal ini demikian kerana tu sebenarnya nak tujukan dekat H dan K. Kenapa dia duduk belakang? Okey, sebenarnya macam ni. Nampak tak? Fauzi ni, dia buat bilangan sesi kayuhan dia sebanyak 4 kali. Bilangan jogging dia sebanyak sekali. So, kesan daripada dia pergi berjogging, kesan daripada dia bersenam main basikal tu, kalori dia pun terbakar sebanyak 380 kalori terbakar. Itulah kesannya. Kan biasanya kesan kita akan letak sama dengan dulu kan. Maksudnya, apa tambah apa sama dengan apa. Itulah kesan dia. Ni tambah ni, dapat ni. Macam itulah juga yang ni. 4, 1 sama dengan 380. Baiklah, saya percaya mungkin ada yang tidak faham dengan jalan kerja tadi. Okey, sebenarnya susunan dia A, B, C, D akan duduk di depan sekali. X dan Y akan duduk di tengah-tengah. H dan K akan duduk di belakang sekali. Sebab apa dia duduk di belakang sekali? Sebab A, B, C, D ni biasanya sebagai penyebab. Penyebab kenapa adanya H dan K. Okey, contohnya macam kayuhan pegun. Dia buat kayuhan pegun sebanyak 4 kali. Dia jogging sebanyak sekali. Dia menyebabkan kalori yang terbakar tu sebanyak 380 kali. Macam itulah dia. Faham kan? Jadi, dengan menggantikan semua rumus di atas, semua nilai di atas ke dalam rumus, kita telah menjawab soalan Roman 1. Baiklah, kita akan terus bergerak kepada soalan Roman 2. Roman 2 mengatakan seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung jumlah kalori yang terbakar bagi setiap sesi kayuhan basikal, pegun dan jogging. Okey, maknanya highlight apa pentingnya dekat sini. Yang penting dekat sini, dia mengatakan bahawa dengan menggunakan kaedah matriks. Ya, kaedah matriks. Jangan pandai-pandai nak guna persamaan linear ke apa, tak boleh. Guna kaedah matriks. Bila dia cakap guna kaedah matriks, tengok apa poin lain. Dia kata dia nak hitung kalori yang terbakar bagi setiap satu kayuhan basikal pegun dan juga jogging. Baiklah, nak jawab soalan 2 ni senang je. Saya akan ajar anda typo ya. Saya akan ajar anda 7 step yang akan memudahkan anda untuk menjawab soalan Roman 2 matrix ini. Okey, yang pertama sekali, nampak tak? Kita dah cipta dah rumus 1 dekat atas. Rumus 1 ke atas tu, kita akan bawa dia turun ke bawah nanti. Okey, yang pertama, tips yang pertama ataupun langkah yang pertama kita akan lakukan adalah ambil balik rumus ke atas tu. Ambil balik rumus ke atas tu, tulis nombor 1 awal-awal, tulis balik, salin je balik rumus ke atas tu dekat soalan Roman 2. Okey? Setelah dah selesai tulis, dah siap dah poin nombor 1 kita. Sekarang langkah nombor 2 kita pula. Langkah nombor 2 adalah, inilah yang saya katakan tadi. X dengan Y ni
dia mula-mula je duduk tengah-tengah. Sebab bila masuk soalan Roman 2, kita kena campakkan dia dekat first balik. Kita kena campakkan dia dekat paling depan. Ingat, step nombor 2, X dan Y dicampakkan ke tempat yang paling depan. Okey. Lepas itu, simbol sama dengan, kita kena campakkan dia sebelah X dan Y. Sebab apa? Sebab rumus dia adalah berbentuk sebegini. Baiklah, untuk persamaan yang nombor 2, kita kena ikut rumus di sebelah. Rumus di sebelah adalah 1 per A darab D ditolakkan dengan B darab C. A darab D ni apa sebenarnya? Okey, tadi sebenarnya kita dah susun awal-awal. Dekat bahagian atas kita telah susun pun A, B, C, D. Yang mana 4 adalah A, B adalah 1, C adalah 2, D adalah 3. Jadi kita kena ikut rumus di sebelah kanan itu untuk menjawab persamaan nombor 2 kita. Jadi kita masuk je kan nilai yang kita ada ke dalam rumus tersebut. Tengok ni, macam A sama dengan 4. Jadi kita tulis saja A 4. A sama dengan 4. Maknanya A tu nilai dia 4. Kita tulis saja 4. Didarabkan dengan D. D tu berapa? D adalah 3. Tulis 3. Ditolakkan dengan B. B berapa? B adalah 1. Didarabkan pula dengan C. C berapa? C 2. Buka kurungan besar. Sekarang ni adalah pertukaran kedudukan, di mana tadi kan kita ikut betul-betul A, B, C, D. Sekarang ni dia dah jadi terbalik sikit. Dekat kedudukan A akan bertukar dengan kedudukan D, di mana A yang duduk atas akan berubah menjadi kedudukannya di bawah, iaitu di tempat D. D yang berada di bawah akan bertukar tempat dengan A. Seterusnya, nilai positif atau nilai negatif bagi B dan C akan berubah juga. Itu adalah seperti ini. Mari kita lihat nilai B dan C di dalam rumus kita yang di atas. B kita adalah 1, C kita adalah 2. Di mana kedua-duanya adalah operasi positif, bersimbol positif. Jika kita nak masukkan dalam persamaan nombor 2, simbol positif itu kita kena tukarkan dia kepada negatif. Sama juga kalau asalnya negatif, bila kita nak masukkan ke dalam persamaan nombor 2, simbol dia akan menjadi positif. Dah selesaikan nombor 2. Sekarang ni kita masuk kepada persamaan nombor 3. Persamaan nombor 3. Dah tahu itu. Persamaan nombor 3 ni senang je. Kita hanya perlu menyelesaikan yang rumit dekat atas tu. Yang rumit yang mana? Yang 1 per 4 darab 3 tolak 1 darab 2. Okey, kita selesaikan. Masukkan dalam kalkulator macam ni. 4 darab 3 tolak 1 darab 2. Kita akan dapat nilai dia 10. Susun balik, masukkan dia 1 per 10. Lepas tu nilai yang dekat atas tu turun je, bawa turun ke bawah. Jangan nak pandai-pandai campak ke tempat lain, letak je ke bawah. 4 turun balik 2. Susun nilai is done. Untuk persamaan yang nombor 4 pula senang je. Cuma yang ni saya dah terskip, dah tercepat sikit. Tapi kita akan explain sepentas kilat, sepentas taufan dan ribut. Okey, dia macam ni. Okey, 3 akan didarabkan dengan 380. Dan simbol operasi dia adalah tambah. Tambah 1 didarabkan dengan negatif 1 didarabkan dengan 550. Okey, kenapa kita buat macam ni? Okey, sebenarnya operasi dia macam ni. Nampak tak? 3 dengan negatif 1 tu, dia adalah lajur di atas. Dia akan didarabkan dengan 380 dan 550. Sebab sebenarnya kurungan dan kurungan itu mewakili simbol darab. Sama juga dengan negatif 2 dan positif 4 itu. Negatif 2 didarabkan dengan 280. Operasi dia tetap tambah 4 darab 5. Nombor 5, kita selesaikan dia. Okey, selesaikan. Masukkan dalam kalkulator 3380 semua tu. Masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat 590 dan 1440. Okey, untuk persamaan nombor 5, salin je balik X dan Y, salin je balik 1 per 10. Cuma kita selesaikan apa yang dalam kurungan tu. Dah selesaikan apa dalam kurungan tu. Sekarang kita masuk kepada step nombor 6. Penat betul, terkejar-kejar. Yelah, maklumlah suara tak sama dengan video.
video tu tak ada suara sebenarnya, nak kena record balik. Okey, untuk nombor 6 kita boleh slow sikit. Okey, untuk nombor 6, X dan Y tu seperti biasa kita bawa saja turun bawah. Hanya itu saja, daripada awal sampai ke akhir dia memang tak berubah. Dia XY je, dia tak berubah. Okey, XY kita kekalkan, bawa masuk ke persamaan yang ke-6. Bila bawa masuk ke persamaan yang ke-6, nampak tak tadi dekat persamaan yang nombor 5 kita tulis 1/10 dalam kurungan 590 dan 1440. Okey, kita selesaikan dia. Masukkan dalam kalkulator. 1/10 darab 590. 1/10 darab 1440. Kita akan dapat nilai 59 dan 144. Yes, last but not least, this is the last step. This is the heaven. This is the semua orang menunggu-nunggu untuk mendapat jawapan terakhir. Panjang betul. Okey, nombor 7 ini adalah last step. Last step ni di mana? Di mana apa? Di mana apa benda aku cakap ni? Okey, di mana nampak tak X, Y tu dia ada dalam kurungan. Sekarang ni kita kena pecahkan dia. Kita tak boleh simpankan dia atau kita tak boleh habiskan dia dengan dalam bentuk kurungan. Jadi, kita pecahkan dia, kita keluarkan dia. X kita keluarkan sama dengan 59. Y kita keluarkan daripada kurungan sama dengan 144. And you know what? Matrix is done. So, enjoy your day. Muka senyum dan muka senyum. Done day.